Syekh Mursi. Satu soalan yang panjang nak jawab. Hadirin dan hadirat yang rahmati, dalam hukum ada dua, satu nama hudud, satu nama ta'zir. Hudud ini kita pun guna istilah Melayu ni, kita panggil had. Had laju kenderaan anda. Hang ni cakap bagi ada had sikit Had itu satu. Kalau banyak dalam Arab ni, dia panggil jamak, plural, dia sebut hudud. Tilka hududullah. Yang demikian itu had-had Allah. Hukum Tuhan, had Tuhan. Dan hukum antara yang disebut sebagai hudud itu ialah hukum yang mana, kesalahan yang mana Allah telah tetapkan hukum dah. Ada kesalahan Tuhan tak tetapkan hukum. Misalnya satu orang tiba-tiba duk pergi raba perempuan mengadu. Tuhan tak tetapkan hukum, tapi dia mesti dihukum. Pemerintah boleh buat apa-apa hukum dia dah. Mana-mana hukum yang Tuhan tak tetapkan hukum, kita dan pemerintah boleh wujudkan hukum untuk hukum orang yang bersalah tu, kita panggil ta'zir. Kalau dah tetapkan hukum seperti pencuri dipotong tangan, yang berzina disebab 100 rotan, perompak yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, mereka itu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan ataupun kaki secara bersela. Ini nas-nas yang ada dalam Al-Quran, yang mana seseorang hendaklah pertama asasnya beriman dengan nasnya. Tuhan kata, kita tak boleh petikai had Tuhan kata. Sebab tu Allah kata was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tuhan kata, kalau nak terjemah Melayunya, orang lelaki yang mencuri dan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Tang zina dia bagi perempuan dulu, hak curi dia bagi lelaki dulu. Faqta'u aydiyahuma. Terjemah Melayu dia macam mana? Kamu ramai-ramai potonglah tangan mereka berdua. Macam mana kamu ramai-ramai nak potong tangan dua orang dah ni? Maksudnya kamu kena pakat-pakat supaya tangan mereka boleh dipotong. Satu kewajipan yang dipikul oleh semua orang. Takkan nak pergi cincang sikit-sikit tangan dia, ada. Tapi maksudnya faqta'u jamak. Hampa semua ni ikhtiarlah bagi tangan dia kena potong. Allah kata jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Balasan apa yang dia buat, ini satu ketakutan yang Allah bagi. Lahir itu ada apa? Wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala itu maha perkasa dan maha bijaksana. Ada satu orang Badui zaman dulu, dia tak hafal Quran. Satu orang qari Quran telah baca. Ni Imam Qurtubi sebut. Satu orang qari Quran baca, tapi tang hujung dia baca silap. Dia kata wallahu ghafurur rahim. Dia kata ayat tadi wallahu ghafurur rahim. Orang Badui ni maksudnya Badui lah. Dia tak pandai membaca, duduk padang pasir belau unta dengan kambingnya. Badui kata ayat hang baca ni tak kena, kata. Walaupun dia tak hafal. Pasal setelah hang cerita Tuhan suruh potong, hang kata Tuhan pengasih dan penyayang. Bila aku untuk cek balik, salah dia kata. Memang salah aku baca. Tuhan kata wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi hukum Tuhan tentulah bijaksana. Jadi yang ni kita tak tikai tentang hukumnya. Demikian bila Allah kata suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Surah yang kami turunkan, suratun anzalnaha wa faradnaha, kami fardukan dia, kami turun padanya ayat-ayat yang terang. Mudah-mudahan kamu ingat bahawa Allah sambung, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina dan lelaki yang berzina. Penzina, bukan wanita berzina, terjemahan tu salah. Penzina wanita dan penzina lelaki. Wanita berzina dan penzina
dianggap lain oleh sebahagian sarjana. Kerana bila bubuh penzina, memang dia kaki zina. Penzina wanita dan penzina lelaki sebab satiratan setiap mereka. Allah kata wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir. Jangan kamu duk kesian kat depa kalau kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari kemudian. Ayat-ayat Tuhan bab ni berat. Kita pada asasnya tak boleh petikai hukum Tuhan. Siapa petikai, rosak akidah. Cumanya kita boleh bincang, bilakah hukum ini dilaksanakan? Ia dilaksanakan apabila syaratnya cukup. Allah hanya menyebut tentang pencuri. Allah tak cerita kadar dia curi berapa, macam mana cara dia curi, suasana dia curi, Tuhan tak beritahu. Demikian juga penzina. Maka kita dapati ada hadis yang Nabi kadang-kadang beritahu tentang keadaan pencuri, tak potong. Umpama Nabi kata la tuqta'ul aidi fis safar, jangan potong tangan pencuri di dalam keadaan musafir. La tuqta'ul aidi fil ghazw, jangan potong tangan pencuri ketika dalam peperangan. Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala di dalam Sunan At-Tirmizi ketika meriwayatkan hadis ni, dia nakal kata-kata Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri menyebut larangan Nabi daripada memotong tangan pencuri semasa perang ataupun musafir kerana dibimbangi pencuri itu lari menyokong pihak musuh. Jadi kita jangan potong tangan sehingga orang yang dipotong akhirnya menyokong musuh. Itu pun nak kena pastikan. Maka kalau kita potong tangan pencuri dalam negara Islam, jangan sampai pencuri dan orang yang tak mencuri, yang menyokong, yang menentang hukum itu pakat berpaling daripada Islam dan menentang Islam. Jangan sampai. Kalau sampai, jangan potong lagi. Kalau itu boleh berlaku, maka menyebabkan ada berlaku salah faham, maka nanti dulu, bukan hukum tak bagus, keadaan tidak kondusif, saya kata. Di Pakistan buat, orang telah salah faham. Jadi kita mesti pastikan kerajaan Kelantan, kita kena puji dia. Sekurang-kurangnya dia promosi hukum ni. Dan kita kena usaha, orang lain kena usaha. Saya puji kerajaan Kelantan di sudut itu. Tapi persoalannya ialah di bagaimana hukum itu nak dibuat, mesti dipastikan keadaan yang benar-benar cukup. Dan Nabi kata, kadang-kadang hukum ni bila buat dia boleh jadi rosak pun boleh. Nabi kata, ayuhan nas, innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraqa fihimus syarif taraku wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-hadd. Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya binasa orang-orang sebelum daripada kamu apabila orang-orang bangsawan hak tatahnya dia curi, dia biar. Tapi kalau orang biasa curi, orang lemah curi, ditegakkan hukum had, dipotong tangan dia. Nabi kata, wallahi law kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, ku potong tangan dia. Kalau kita boleh buat satu hukum, bangsawan mana pun, duduk besar mana rumah dia pun, duduk tinggi mana istana dia, kalau dia curi kita potong seperti mana kita potong hak bawah, rakyat tak binasa. Tapi kalau kita potong mamat tepi jalan saja, kita tak potong hak tinggi-tinggi, Nabi kata, innama ahlakal ladzina min qablikum, yang ni rosak. Maka bila nak buat hukum hudud, alhamdulillah kita semua nak, tapi kita nak kena sediakan dia punya landasan, supaya landasan itu apabila dibuat, orang tengok cantik hukumnya, cantik hukumnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh kerana ada benda yang Nabi tak sebut, macam yang disebut oleh Sahibus Samah tadi,
Tak sebut kadar mencuri berapa. Sebagian fuqaha kata berapa dirham, berapa dinar. Sebagian kata kadar. Sebagian fuqaha dalam mazhab Hanafi kata curi berdasarkan mahar wanita. Kalau kita mahar wanita belah perlis ni berapa hantaran kita? Bukan hantaran, mahar. Kita ni salah yang pergi buat mahar, buat hantaran. Semua mahar lah. Berapa mahar kita? 7,000 lah. 10 lah. Kita kena curi 10,000 berapa tu? Tuan-tuan, satu lagi indahnya hukuman Islam. Bila Nabi buat, tak ada siapa petikai. Sebab apa tuan-tuan indah? Nabi, rumah dia attach dengan masjid dia. Dia sendiri kadang-kadang nak makan pun tak tahu. Ada makan bagi kat rakyat dulu. Bila dia potong tangan pencuri, orang kata padan kena potong. Tapi kalau rakyat tak ada makan, macam di Pakistan, di Sudan, di Nigeria, bukan hukum hudud salah, tapi memotong tangan pencuri basikal yang miskin dan membiarkan orang besar yang mengaut kekayaan negara dengan cara yang tak betul, maka tak mengindahkan hukuman. Maka landasan itu kita kena cantik bila kita nak buat hukum tu. Sehingga keadilan itu, saya sebut Islam bukan saja menegakkan hukum hudud, tetapi ia juga menegakkan keadilan dalam masyarakat. Sebab itu negara-negara yang paling aman dalam dunia, sampai pencopet poket pun tak ada. Orang boleh buka pintu malam-malam, tak kunci pintu, tidur tak apa. Bukan negara Pakistan, bukan negara Sudan, bukan negara orang Islam, duka cita negara orang bukan Islam, Norway, Switzerland, negara-negara ini, mereka ni lebih aman. Bukan kerana mereka buat hukum hudud, itu tak betul lah. Bukan itu berarti kita boleh tak buat hukum hudud, tapi mereka buat sebahagian lagi hak Tuhan suruh. Adil di kalangan rakyat, bagi hak mereka. Yang lapak bagi makan. Yang masyarakat Islam yang Nabi tegak adil di kalangan mereka, indah. Maka Nabi pun tegak masyarakat yang indah. Bila ada setelah kita tegak masyarakat yang indah, yang baik, yang bantu-membantu, ada mamak ni dia tak mau pergi minta elok-elok kalau dia susah. Dia tak mau, hak dia ada makan cukup, tapi dia nak curi juga. Kita potong tangan dia. Kita potong tangan dia. Hebat tuan-tuan. Pun begitu tuan-tuan, dalam riwayat, tangan yang pertama yang dipotong, yang dibawa kepada Nabi, lepas dipotong, rawi dalam hadis riwayat Baihaqi, ka'annama asfa ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-ramad. Muka Nabi suram lepas tangan kena potong. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'annaka karihta hadha. Wahai Rasulullah, macam Rasulullah tak suka orang kena potong tangan. Nabi kata, malila akrah wa antum a'wanu syaitan ala akhikum. A'wanu syaitan ala akhikum. Kenapa aku tak duka cita? Kamu penolong syaitan kepada saudara-saudara kamu. Nabi marah sahabat. Sebab apa? Nabi kata, apabila satu hukum diangkat kepada wali, yakni pemerintah, maka dia mesti tegakkan hukum Allah. Maka Nabi baca, wa'fa'fu wasfahu. Nabi kata, maka maafkanlah. Tuhan kata, lupakanlah. Kamu tak sukakan Allah ampunkan dosa kamu. Maksud Nabi, lain kali kalau ada budak-budak curi, ke orang duk curi, hampa selesai kot bawah tu, saya duk angkat main mahkamah lah, dah tahu nak kena potong. Tapi kalau kita buat hukum, semua duk syok, weh, kita bagi tangan kawan kita ni kena potong sih, hampa dia ni. Kita tak ada semangat Nabi. Kita tak ada semangat Nabi. Jadi bila nak buat hukum hudud ni, bila dibuat, masyarakat cantik. Dalam masyarakat kita ada apa-apa. Satu, yang memang anti hukum hudud. Kalau dia Muslim, macam Dr. John Datuk kata tadi, terkeluar daripada agama. Yang kedua, dia nak buat hukum hudud, tapi dia tak ambil kira ni syarat-syarat ni. Yang ni pun bagus, tapi kita kena suruh dia sabar sah. Cukupkan syarat. Apa yang kita kena buat, kita semua kena kerja macam ni. Berusaha supaya hukum tu dibuat,
tetapi mestilah mencukupkan semua syarat. Ada dua puak bila public isu ni. Satu, saya tengok sistem dengan Islam. Tadi saya buat pernyataan, saya tak tahu keluar lagi. Saya kata mereka dalam keadaan bahaya. Kalau nak kritik, hampa kritiklah enactment negeri Kelantan ke Terengganu ke enactment Pakistan, tak apa. Enactment tu orang buat, dan sebahagian tu orang ijtihad, sarjana ijtihad. Ijtihad ni terdedah pada mungkin silap, mungkin betul. Tapi hampa jangan pergi kata hukum hudud hak asal Tuhan. Macam kita mahkamah syariah, kadang-kadang lambat kes tu, kita komplain mahkamah, kita komplain pejabat agama, kita komplain pejabat agama. Jangan kata Islam agama cukup tak guna, pejabat agama lambat. Jangan katakan Islam, itu pejabat. Kita nak marah kat mahkamah, jangan katakan Quran. Kita kata apa hakim ni teruk betul, hakim syar'i ni umpama lah. Kita marah kat dia, jangan pergi marahkan hukum syar'i. Kita kalau nak komplain, tak setuju, kita kata kami tak setuju dengan beberapa benda yang disebut dalam enactment Terengganu ke, Kelantan ke, Pakistan ke, Saudi ke, kerana rasa kami tidak menepati apa yang Allah nak. Itu tak apalah. Ni pihak kata hukum hudud ni tak adil, sedangkan Tuhan kata wallahu azizun hakim. Tuhan maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah kata, jika in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman dengan Allah dan hari kemudian, artinya hang tak beriman dengan Allah dan hari kemudian. Jadi ada ulah-ulah ni bahaya. Dan kemudian dia tak tahu, dia ingat filem Sumpah Semerah Padi tu hukum hudud. Tu bukan hukum hudud. Firamli dia buat filem maklum, kita boleh bagi markah kat dia. Filem tu dia kena soal jawab, mudah-mudahan tak nak pun dia. Filem tu telah memberikan mesej yang salah. Tak ada hukuman sulah dalam Islam. Sebab dalam Islam pun sebab macam tu. Saudi sebab macam ni ya. Saudi hotel tu tak ada nak kira. Sebab cikgu di sekolah macam yang sahih bersama kata lebih teruk lagi. Tu pun nak boleh kawan sebab kerana berzina, tuan-tuan. Macam kata tadilah, 4 orang saksi yang adil, yang sahih, tengok dia duk berzina, macam mana batang celak masuk ke bekas celak. Boleh mamat ni duk tunggu lagi 4 orang tok lebih duk tengok ni. Teruk. Ibarat kata hak syarat Quran kata tu mustahil nak berlaku lah. Hak tu lah. Kemudian masalah hukum rejam, saya bagi pendapat dua. Saya kata sama ada kita definekan semula perkataan ihsan. Dia dua, orang biasa yang orang yang anak dara, yang orang belum berkahwin berzina disebab satu perbuatan. Tapi majoriti, hampir semua, kebanyakan berpendapat ulama menyatakan jika dia sudah berkahwin, sekalipun dia dah janda tapi dia pernah berkahwin dengan perkahwinan yang sah, kalau dia berzina, dia rejam. Dan rejam ni dibuat, tuan-tuan tahulah, Iran bila nak buat pun terpaksa tarik balik, dan dunia hantam habis lah. Kita tahulah dunia hari ni. Saya kata sama ada kita definekan semula perkataan ihsan seperti yang disebut oleh Rashid Ridha, Na'im Yasin dan seumpamanya, iaitu yang dikatakan orang yang direjam itu hanyalah mereka yang masih berkahwin, bukan pernah berkahwin. Artinya laki duk ada, anak-anak duk ada, pergi berzina dengan orang ni. Kalau dalam masyarakat Arab dulu, perang kabilah, teruk punya mentera tu lah. Ataupun pendapat yang dikemukakan oleh Mustafa Zarqa dan Qaradawi menyatakan ini rejam ni termasuk dalam hukum ta'zir tadi. Pemerintah nak buat pun tak apa, nak ganti pun tak apa. Saya cenderung kata ta'zir itu sebab Quran kata wa alaihin nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Maka kepada mereka yang hamba-hamba yang berzina itu separuh daripada hukum orang-orang yang telah berkahwin daripada hukuman zina, azab zina. Kalau orang yang berkahwin azab zina tu separuhnya separuh rejam, macam mana? Nak rejam separuh mati, nyawa-nyawa ikan pada hamba, tak mungkin. Separuh yang boleh kita faham, separuh sebab, iaitu orang berzina 100, dia kena 50.
Maka itu nampak macam boleh faham maksud ayat tersebut. Maka saya macam setuju dengan pendapat itulah. Ramai orang kritik, oh pendapat ni orang tak pernah bagi zaman dulu bah. Ada orang bagi, tetapi tidak masyhur di kalangan para ulama, termasuk utama aliran Ahlus Sunnah. Tetapi pendapat ini dikemukakan juga oleh Mu'tazilah, kemudian dikeluarkan oleh Mustafa Zarqa dan Al-Qaradawi dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam. Yang pentingnya kita sokong hukum hudud dulu. Cuma kita kata bila nak buat, mesti pastikan dia dibuat dalam keadaan yang kecantikan hukum akan muncul. Tapi kalau buat macam dengan Pakistan, perempuan yang kena rogol dia yang kena sebat, kita tak badan lah. Dia nak kena supaya dunia tak mengkritik hukum yang dia sangka hukum Islam, sebenarnya kita silap. Terima kasih.